Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Didik TV KPM bersama saya Hanif Sean. Dan sebentar tadi kita sudah menyaksikan sidang media pengoperasian sekolah oleh Dr. Razzie Jidin, Menteri Kanan Pendidikan, dan telah dikatakan bahawa pada 3 Oktober sekolah akan dibuka secara berperingkat mengikut Pelan Pemulihan Negara kita PPN. Maka ada murid-murid yang akan ke sekolah dan ada juga yang akan meneruskan PDPR. Tetapi yang penting, sama-sama kita harus meneruskan pembelajaran. Dan kalau mereka nak ke sekolah ataupun nak keluar ke mana-mana, kesihatan itu sangat penting dijaga dan sama-sama kita bertanggungjawab mengurangkan angka COVID-19. Bagaimana kita lakukan begitu? Patuhi SOP yang telah ditetapkan. Senang saja dengan 3 cara yang asas. Yang pertama, memakai pelitup muka secukupnya. Tutup dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Yang kedua, senang saja kita amalkan penjarakan sosial 1 meter antara anda dan orang seterusnya. Yang ketiga, yang lagi senang, kebersihan diri itu sangat penting. Asasnya kita basuh tangan kita dengan air dan sabun secukupnya. Jika tiada air, jangan khawatir. Kita guna gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan kita. Baiklah, hari ini untuk Sukses SPM 2021, kita akan mengupas mata pelajaran lukisan kejuruteraan. Mesti ada tanya-tanya, siapakah guru penyampai kita? Mari kita tengok dulu biodata dia. Baiklah, itulah guru penyampai kita iaitu Cikgu Ahmad Nizam Selamat dari Maktab Rendah Sains Mara, Bentong Pahang. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu, apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat. Baik Cikgu. Cikgu, tadi kita sudah menyaksikan biodata Cikgu. Cikgu, sila perkenalkan diri sikit dengan lebih lanjut. Okey, nama saya Ahmad Nizam Selamat. Saya mengajar di Maktab Rendah Sains Mara Bentong dan pengalaman saya telah mengajar selama 7 tahun. Selama 7 tahun Cikgu, dan saya pasti dalam 7 tahun itu pelbagai perkara yang menarik yang telah Cikgu harungi ya. Banyak, memang banyak lah. Macam-macam Cikgu ya. Baiklah Cikgu, sebelum kita mulakan segala pembelajaran kita hari ini, saya ingin menjemput Cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu. Boleh. Silakan Cikgu. Sama-sama kita mematuhi SOP di sini dan sambil Cikgu mensanitasi tangan, saya juga akan lakukan begitu. Ya, betul. Dan kita sentiasa mengamalkan penjarakan sosial Cikgu. Kita bersama-sama menjaga antara satu sama lain. Betul Cikgu. Dan ketika kita sanitasi tangan ini, saya ingin mengingatkan kepada murid-murid di rumah semuanya untuk meratakan gel pembasmi kuman di seluruh tangan sehingga ke pergelangan tangan. Itu sangat penting. Ya, Cikgu, sebenarnya hari ini Cikgu ceritakan sedikit apakah topik yang kita akan belajar dalam mata pelajaran lukisan kejuruteraan. Okey, hari ini kita akan belajar topik di mana bila kita buka mata je kita nampak. Tak kisah kita lepas bangun tidur ke, janji kita buka mata saja kita akan nampak. Itu topik yang menarik. Nak tahu apa dia, kita tunggu sebentar lagi lah. Oh, itu saya tanya tu Cikgu. Buka mata je nampak, tetapi kita nak belajar lukisan kejuruteraan. Baiklah Cikgu, sebenarnya bukan kita berdua saja hari ini. Kita juga ada murid-murid dalam talian. Cuba lambai sikit dekat kita murid dalam talian. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Baiklah, saya akan sebutkan nama anda satu persatu dan sila perkenalkan diri ya. Keenam-enam murid ni dari sekolah yang sama dengan Cikgu iaitu Maktab Rendah Sains Mara Bentong Pahang. Kita memula dengan Aina Atira. Assalamualaikum, nama saya Aina Atira binti Ahmad Rosli. Boleh panggil Aina. Cita-cita saya menjadi aerospace engineer. Baik, terima kasih Aina. Seterusnya kita ada Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Natasha binti Fauzi. Boleh panggil saya Eva. Cita-cita saya ingin menjadi seorang interior designer. Interior designer Cikgu, seorang yang sangat kreatif ya. Seterusnya kita ada Muhammad Fazlan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fadlan Amzah bin Embong. Boleh panggil saya Fadlan dan cita-cita saya nak menjadi mechatronic engineer. Mekatronik kejuruteraan tu Cikgu sangat menarik juga. Kita juga ada Hanani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama panjang saya Siti Hanani binti Azman. Boleh panggil saya Hanani. Dan cita-cita saya ialah clinical psychologist. Clinical psychologist. Lain Cikgu, sikit lah. menarik cikgu ya, cita-cita masing-masing. Kita juga ada Amzar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amzar Aiman bin Abdul Rahman. Boleh panggil saya Amzar. Cita-cita saya ialah aeronautic engineer. Menarik juga tu cikgu. Dan yang terakhir kita ada Fazli. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Fazli Irhan. Boleh panggil Fazli. Cita-cita saya menjadi pelukis jurutera. Pelukis Dengan saya jurutera. Bentong, Highway to Excellence. Oh, menarik tu cikgu. Baiklah, mereka semua dari MRSM Bentong juga. Cikgu, sebenarnya kan saya ingin bertanya juga. Cikgu cakap ketika kita buka mata kita nampak. Apakah topik ini cikgu? Kita sebab saya ingin menanya pandangan murid-murid kita mengenai topik kita hari ini. So kena bersedia tu. Sebenarnya bila kita akan belajar satu topik di mana bila kita buka mata kita direct nampak, iaitu topik lukisan perspektif. Lukisan perspektif ni dia sangat meluas. Sebab kita punya pandangan mata ni dia terhad, okey? Bila kita nampak benda tu di depan, kita akan dapat saiz yang asal lah. Bila semakin jauh, kita akan nampak saiz yang berbeza. Oh, menarik juga kalau ada perbezaan daripada jarak dan pandangan kita. Yes, betul. Baiklah, sebenarnya saya nak tanya juga murid-murid dalam talian kita, apakah pendapat anda mengenai lukisan perspektif ni? Kalau saya boleh pilih, kita mula dengan Fadlan. Apa pandangan Fadlan mengenai lukisan perspektif? Pada pendapat saya, lukisan perspektif memudahkan kita untuk menggambarkan sesuatu objek, bangunan atau pandangan dan sebagainya yang ingin kita bina. Akan memudahkan kita untuk memahami sesuatu lukisan tersebut, dan lukisan perspektif juga membantu dalam menggambarkan sesuatu elemen atau bentuk secara terperinci. Menarik tu boleh meningkat daripada pandangan yang berbeza dan bentuk yang terperinci. Kalau saya boleh pilih seorang lagi murid dalam talian, saya akan pilih Amzar. Bagi pandangan Amzar mengenai lukisan perspektif. Pada pandangan saya, lukisan perspektif ni tidak sukar untuk dipelajari dan diaplikasikan. Lukisan ini juga penting dalam bidang kejuruteraan dan seni bina. Ianya juga dapat membantu kita dalam menggambarkan situasi sebenar kerana ianya hampir seperti penglihatan sebenar kita. Oh, tu menarik juga tu, seperti penglihatan sebenar kita cikgu, betul. dan juga boleh membantu dalam seni bina dan kejuruteraan. Baiklah cikgu, saya rasa mesti banyak perkara yang sama-sama kita ingin belajar hari ini dalam mata pelajaran lukisan kejuruteraan dengan topiknya lukisan perspektif. Saya pasti ramai tanya-tanya murid-murid dan talian. Murid-murid di rumah juga tak sabar-sabar nak tahu dengan lebih lanjut. Kalau nak tahu lagi, jangan ke mana-mana tau. Teruskan bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Hari ini sama-sama kita akan belajar mata pelajaran lukisan kejuruteraan mengenai lukisan perspektif, dan bersama saya ialah guru penyampai iaitu Cikgu Ahmad Nizam Selamat dari MRSM Bentong Pahang. Cikgu, kita juga tentu ditemani oleh 6 murid dalam talian dari sekolah yang sama. Cikgu, berikan sedikit juga apakah kupasan yang kita ingin buat hari ini? Hari ini kita akan belajar topik lukisan perspektif. Okey, kita akan menyentuh yang pertama, kita akan tengok teori, dan yang kedua kita akan pergi pada contoh-contoh soalan. Okey, lukisan perspektif adalah lukisan yang akan ditanya dalam kertas peperiksaan SPM 2021 pada bahagian B. Okey, bahagian B melibatkan geometri bongkar. Okey, melibatkan geometri bongkar, tetapi soalan ini kita tidak log markah. Bermakna soalan itu boleh keluar 10 markah, 12 markah atau 15 markah. Dia depend kepada kesukaran soalan tersebutlah. Okey, Sean? Cikgu, dengan markah-markah beza tentunya lebih masa yang diperlukan untuk soalan yang lebih markah tu Hari ini saya akan bahagikan sesi kita kepada dua. Yang pertama, cikgu akan menyentuh bahagian teori. Selepas itu baru kita akan tengok contoh-contoh soalan lukisan perspektif.
Okey, standard pembelajaran yang akan cikgu sentuh hari ini ialah yang pertama, kita akan bersama-sama menghuraikan konsep lukisan perspektif. Yang kedua, cikgu akan menerangkan fungsi setiap elemen dalam lukisan perspektif. Yang ketiga, menentukan titik stesen, titik lenyap dan garis tinggi. Dan yang terakhir, kita akan membina lukisan perspektif 2 titik dengan penuh. Okey. Kalau kita tengok di skrin sekarang, dipaparkan satu gambar lah. Okey, satu gambar. Cikgu nak tanya, apakah yang murid dapat lihat daripada gambar di atas? Cikgu Cantik. nak tanya... Seperti bercuti cikgu kita pandang gambar ni. Kan? Ya, betul. Sebenarnya gambar ni boleh dapat di mana-mana saja. Saya setuju cikgu. Siapa nak yang cikgu minta- ingin pilih? Cikgu nak minta pendapat Eva. Silakan Eva. Apa yang Eva boleh nampak dari gambar ini? Pada pandangan saya, objek yang dekat dengan pandangan mata nampak besar dan semakin jauh dari pandangan mata, saiz objek mengecil. Okey, terima kasih Eva. Okey, bagus dengan jawapan Eva. Okey, selain tu cikgu nak minta pendapat daripada Fazli. Pada pendapat saya, bangunan dalam gambar tu berbentuk 3 dimensi sebab dia ada panjang, lebar dan tinggi. Okey, terima kasih Fazli. Okey, kawan-kawan pelajar murid-murid pada dalam talian mengatakan objek itu adalah objek yang pertama, objek 3 dimensi. Okey, objek 3 dimensi, dan yang kedua, objek yang semakin mengecil. Maksudnya semakin dekat ia besar, semakin ke belakang ia semakin kecil. So apakah sebenarnya yang dimasukkan dengan lukisan perspektif? Okey, lukisan perspektif adalah satu gambaran objek yang dapat dilihat seperti mana mata melihat objek. Okey, maknanya mata kita lah dia dalam situasi sebenar. Okey, objek yang hampir dengan mata kelihatan lebih besar. Okey, yang hampir dengan mata kelihatan lebih besar, dan semakin jauh dari mata, objek kelihatan semakin kecil. Cikgu, dalam kata lain, lukisan perspektif ni nampak seperti realiti. Yes, cikgu. nampak seperti realiti. Itu tadi sebelum ni saya ada cakap, bila kita buka mata je, kita direct akan nampak lukisan perspektif. Terus nampak lukisan perspektif. Menarik cikgu. Ya. Seperti kita tengok gambar seperti biasalah, seperti ini. Ya. Okey, jenis-jenis lukisan perspektif. Yang pertama, kita ada perspektif 1 titik. Yang kedua, kita ada perspektif 2 titik. Yang ketiga, kita ada perspektif 3 titik. Okey, kalau kita tengok ketiga-tiga lukisan ini, dia ada perbezaannya. Okey, ketiga-tiga mesti ada perbezaan. Okey, para murid sekalian, boleh tolong cikgu untuk memberikan penerangan apakah perbezaan ketiga-tiga gambar tersebut? Aina, boleh tolong cikgu? Aina ingin mencuba, Aina? Perspektif 1 titik, dia ada 1 titik lenyap, lepas tu semua garisan pergi ke titik lenyap tu. Kalau perspektif 2 titik, ada 2 titik lenyap belah kiri dan kanan. Perspektif 3 titik, ada 3 titik lenyap kiri, kanan dan atas atau bawah garisan ufuk. Okey, terima kasih Aina. Betul jawapan Aina. Ketiga-tiga lukisan ini perbezaannya adalah pada kedudukan titik lenyap. Kalau perspektif 1 titik, kita ada 1 titik lenyap di sinilah. Okey, sebab kita nampak ia semakin menghilang. Jambatan ini dia semakin menghilang. So dia ada 1 titik lenyap. Untuk 2 titik belah kiri dan belah kanan. Kalau kita tengok gambar kiri dan kanan tu, objek itu semakin menghilang kan? Okey, itulah yang membezakan 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Menarik cikgu. Seperti yang cikgu katakan, 1 titik ni sebab dia dia lenyap ke 1 titik. Ya, dia maka lenyap itu ke 1 titik. lenyap. Ha. 2 titik seperti bangunan itu bergerak ke kedua-dua arah cikgu. Yes. Dia hilang di sana. Ha. Ya. Baik, menarik. Okey, sekarang kita tengok elemen-elemen yang terdapat dalam lukisan perspektif. Yang pertama, kita ada titik stesen. Okey, kedudukan mata pelukis semasa melihat sesuatu objek. Yang kedua, kita ada satah gambar. Satah gambar bermaksud satu satah yang terletak antara objek dan titik stesen. Kedudukan pandangan atas bagi objek yang dilihat. Berikutnya, kita ada garis ufuk yang memberi makna garisan mendata dalam bayangan yang selari dengan satah gambar. Kita ada titik lenyap.
titik yang mewakili objek apabila jauh dari mata pelukis. Garis bumi yang memberi maksud garisan yang mewakili pandangan pinggir. Satu, pandangan pinggir satah bumi yang turut digunakan sebagai tapak untuk mengukur ketinggian, kedudukan bagi pandangan sisi dan hadapan bagi objek yang dilihat. Dan yang terakhir kita ada garis tinggi. Garis tinggi bermaksud garisan tegak yang diunjur dari penjuru pandangan atas yang menyentuh satah gambar hingga ke garisan bumi. Syah rasa pening tak ayat-ayat ni? Saya boleh rasa, faham tak? Seperti titik lenyap itu dengan gambaran tadi saya boleh faham lah cikgu. Seperti titik ketidakterhinggaan. Betul. Sebab dia makin ke belakang dan bangunan seperti dalam gambar tadi, bangunan itu semakin hilang, Ya, makin betul. mengecil ke belakang. Okey. Ayat-ayat yang panjang-panjang ni memeningkan kepala kita, jadi cikgu akan visualkan dia. Okey, secara visual dia adalah seperti inilah. Okey, secara visualnya kalau kita tengok dia ada 3 garisan, garisan atas, tengah dan bawah. Setiap garisan ini mewakili perkara-perkara yang penting lah. Elemen-elemen tadi. Elemen yang penting, betul. Okey, cikgu nak tanya Hanani. Okey, mana Hanani? Hanani berada di sana Okey. juga. A tu apa? A tu apa? A ialah sata gambar cikgu. Okey, A ialah satu gambar. B? B pula ialah garis ufuk. Garis ufuk. Okey, Dan bagus. C pula C? pula ialah garis bumi. Garis bumi. Okey, terima kasih Hanani. Okey, jika kita tengok sata gambar, kegunaan sata gambar adalah kedudukan pandangan atas mesti berada pada sata gambar. Untuk garis ufuk, kedudukan bagi titik lenyap. Okey, titik lenyap 1 dan titik lenyap 2 berada pada garis ufuk. Manakala garis bumi adalah kedudukan pandangan hadapan dan pandangan sisi. Okey, maknanya satu tempat untuk satu elemen sahaja. Contoh, sata gambar tak boleh duduknya titik lenyap. Maknanya dalam satu satah kan, katakan ini sata gambar, tak boleh gambar raja, objek berada di sini, titik lenyap pun berada di sini, tak boleh. Sebab dia dah ada 2 elemen dah kat situ. Satu garisan hanya valid untuk satu elemen sahaja. Boleh faham tak Sean? Betul cikgu. Satu elemen di satu garisan ya. Maka seperti yang cikgu katakan, pandangan atas harus berada di satu gambar, iaitu atas sekali. Garis ufuk ialah garisan yang kedua di mana titik lenyap harus berada. Dan di bawah sekali ialah garis bumi di mana pandangan sisi dan pandangan hadapan. Dan ada betul. yang TS juga di situ ya cikgu. TS tu adalah titik station. Titik station. Titik station ni dia boleh berada di mana-mana. Baik. Dia boleh depend kepada soalan lah. Titik station tu adalah titik di mana mata pelukis itu lihat gambar raja tu lah, lihat objek tersebut. Pandangan pelukis cikgu. Okey, sekarang kita akan tengok mencari titik station. Okey, buat pengetahuan semua, titik station dan titik lenyap ni dia ibarat suami isteri. Dia mesti ada dua-dua, dia mesti berpartner. Dia kena berpasangan dia cikgu. Dia kena berpasangan dan dia mesti menolong antara satu sama lain. Sekarang ni kalau kita tengok, titik lenyap telah diberi, kita mencari titik station. Okey, maknanya titik lenyap itu akan membantu untuk mendapatkan titik station. Okey, kaedahnya adalah yang pertama, dia cakap bina garisan tegak dari titik lenyap sehingga menyilang pada sata gambar. Dia buat satu garis. Sata gambar berada di atas cikgu ya. Menyilang pada sata gambar. Okey, yang kedua, tarik garisan 30 dan 60 dari sata gambar sehingga bersilang. Okey, macam mana kita nak buat garisan 30 ataupun 60? Dia depend kepada ini. Sini. Ini adalah 30 degree, ini adalah 60 degree. Ukuran sudut di situ yes, cikgu. Ukuran sudut. Baik. Kalau bukaan kita tengok, bukaan ni kecil kan? Bukaan kecil, sudutnya kecil lah. Betul. Kalau bukaannya besar, sudutnya lebih besar. Lebih besar. So maknanya kita akan buat daripada titik lenyap, daripada sini kita akan gariskan. So garisan ini adalah garisan 30 degree. Garisan 30 darjah daripada titik lenyap satu tadi. Daripada sini. Yang atas tu sehingga ke kita akan bersilang dengan belah kiri. Bersilang ke belah kiri. Kita buat garisan ini dulu. Kemudian kaedah yang sama kita akan apply pada sebelah kiri pula. Okey. Maknanya daripada titik lenyap ni kita akan naik atas lah. Okey, akan naik atas, tengok. Dia naik atas.
Garisan tegak dari titik lenyap tadi. Ya, betul. Baik. Kemudian dia akan buat 60 degree. So ini adalah garisan 60 60 darjah ya. Dan persilangan garisan 60 dan garisan 30 ialah titik stesen kita. Ya, betul. Pandai Sean. Tahniah Sean. So ini adalah situ TS titik stesen. Baik. Okey. Okey, next. Okey, sekarang kita tengok. Sekarang titik stesen dia dah bagi. Titik lenyap yang Titik tak ada. lenyap yang tak ada. Macam mana nak buat Sean? Sean rasa nak buat macam mana? Saya rasa saya harus tanya pandangan murid-murid atau cikgu yang harus ajar saya ni. Bagaimana kita cari titik lenyap? Sebenarnya dia menggunakan kaedah yang tadi, tetapi kita akan reverse balik. Guna kaedah yang 30-60 juga Ya, tadi, kita akan reverse. Kalau tadi kita bawa naik atas, baru turun kan? Sekarang kita naik dulu, baru turun. Naik dulu baru turun? Ya. Bagaimana kita lakukan begitu, cikgu? So, sekarang kita tengok yang ini berapa degree? Yang Sean. itu saya rasa 60, cikgu. Okey, 60. Okey, ke? bagus Sean. Sebab itu nampak lebih besar. Ya, nampak lebih sudutnya. besar sudutnya. Yang di sebelah kiri ialah 30. Ni adalah sudutnya lebih kecil. Ya, betul. 30. Okey, so maknanya daripada titik stesen, lukis garisan 30 ataupun 60. So ini 30 kan? So ini akan jadi garisan 30 darjah. Cikgu, adakah 30 darjah tu di antara garis bumi tersebut, sudut antara garis bumi dan garis titik stesen tersebut? Adakah di situ 30 darjah, cikgu? Ya, betul. Ya? Betul. Okey, kemudian bina garisan tegak dari sata gambar sehingga menyilang pada garis ufuk. Macam tu. Dia buat. So kita akan dapat titik lenyap. Titik lenyap. Okey, di sini yang selalu pelajar salah. Kenapa? Saya rasa kenapa? Saya rasa daripada kita turun bawah, dia naik ke atas, cikgu? Dia tak turun. Dia tak turun. Dia tak turun. Maknanya dia dapat titik lenyap dia di sini. Oh, sepatutnya titik lenyap berada di garis ufuk. Ya, tetapi betul. Di satah gambar mereka, kesimpulannya mereka mengatakan titik lenyap berada di satah gambar. Ya, sepatutnya yang tadi cikgu dah terangkan, titik lenyap harus berada pada garis ufuk. So maknanya bila dah dapat di sini, kena turunlah. Okay. Sebab cikgu pun katakan tadi, satu elemen di satu garisan. Ya, betul. Sebab pandangan atas berada di satah gambar dan titik lenyap berada di garis ufuk. Okay. Sayang tu cikgu kalau kita tersalah tu sikit. Ya, betul. Okey, sekarang kita nak tengok yang belah kanan pula lah. Garis 60 darjah, cikgu ya. Okey. So ini adalah titik lenyap. Yang kedua. Okey, pelajar-pelajar boleh faham tak penerangan cikgu untuk teori? Sekarang part teori kita dah habis. Lepas ni kita akan masuk kepada part contoh-contoh soalan. Okey, pelajar-pelajar boleh faham? Boleh faham ke murid-murid talian? Saya pasti boleh faham. Lepas ni cikgu ingin kongsi soalan ya, cikgu? Ya, betul. Cikgu, sebelum kita kongsi soalan, kita bagi murid-murid dalam talian ulang kaji semula, murid di rumah cikgu ulang kaji semula apa yang cikgu kita telah mengajar hari ini. Untuk tahu soalan, kejap lagi kita akan kongsi sama-sama. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM ya. Tadi sebelum kita berehat, cikgu kita telah membincangkan mengenai cara-cara ingin mencari titik lenyap, titik stesen dia berada di garisan mana, elemen-elemen dalam lukisan perspektif, kerana hari ini kita sedang mengupas mata pelajaran lukisan kejuruteraan dan topiknya lukisan perspektif. Bersama saya guru penyampai ialah Cikgu Ahmad Nizam Selamat dari MRSM Bentong Pahang. Cikgu, sebelum berehat tadi kan cikgu ada mengajar kita bagaimana ingin mencari titik lenyap tadi dengan ada garisan 30 darjah, garisan 60 darjah ya cikgu, dan sekarang cikgu ingin berkongsi dengan kita murid-murid di rumah juga mengenai contoh-contoh soalan. Cara-cara menjawab soalan cikgu. Ya, betul. Silakan cikgu. Okey. Sebenarnya tadi kita telah cikgu telah berkongsi mengenai teori, sekarang kita aplikasikan apa yang telah kita belajar. Okey, kita tengok kepada contoh soalan yang pertama. Okey, soalan pertama, Raja menunjukkan 3 pandangan ortografik bagi sebuah objek.
kedudukan serta gambar, garis ufuk, garis bumi dan titik lenyap dan orientasi pandangan atas telah diberi. Dia suruh kita lukis lukisan perspektif lah. Okey, macam biasalah soalan dia. Okey, sekarang kita tengok. Untuk silibus KSSM, 3 pandangan ini akan diberi. Maknanya pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi akan diberi. Yang dia tidak beri adalah bongkah bantuan. Okey, yang dia tak beri adalah bongkar bantuan. So tugas kita yang pertama sekali ialah kita harus melakar bongkar 3 dimensi. Okey, berdasarkan kepada 3 pandangan yang diberi. Okey, ini adalah bongkar 3 dimensi yang telah cikgu lakarkanlah. Okey, bila kita dah dapat lakaran bongkar 3 dimensi, langkah seterusnya ialah kita perlu label pada setiap bucu. Okey, kalau untuk soalan yang ini, cikgu akan label pada setiap muka. Okey, kalau kamu tengok muka yang ini dulu, cikgu label 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya lah. Okey, sebenarnya kan Hanif, bongkar bantuan ni dia sangat membantu pelajar untuk mendapatkan lukisan perspektif yang tepat. Kenapa tu cikgu? Adakah itu boleh memberi kita pandangan yang keseluruhannya? Ya, betul. Dia akan memberi pandangan keseluruhan kepada pelajar. Kebanyakan pelajar dia tak boleh nak jawab soalan perspektif kerana dia tidak dapat untuk melakarkan gambar rajah awal tu. Okey, so gambar rajah awal tu pelajar kena dapatkan dahululah. Okey. Step yang pertama dah settle, buat lakaran dan juga label. Okey, step yang kedua, kita akan dapatkan kedudukan titik station. Okey. Step yang kedua sama ada kita dapatkan titik station atau titik lenyap. Titik station atau titik lenyap. Okey, sekarang titik lenyap dia dah bagi. So maknanya kita harus mendapatkan kedudukan titik station. Okey, cikgu nak tanya pelajar. Okey, siapa yang nak jawab? Apakah kaedah ataupun step untuk menentukan titik station yang pertama, kaedah yang pertama? Murid mana yang ingin mencuba jawab? Cikgu ingin milih cikgu? Sesiapa? Okey, Aina. Untuk cari titik station, daripada titik lenyap, garis menegak ke atas. Lepas tu garis-garisan 30, 60 ke bawah hingga bersilang. Okey, bagus Aina. Terima kasih Aina. Okey, sekarang yang ini adalah 60 darjah. So Aina akan buat garisan 60 degree lah. Okey, garisan 60 darjah. Okey, yang berikutnya, titik lenyap yang kedua, dia bawa naik atas, dia bawa turun untuk dapatkan persilangan. So ini adalah kedudukan titik station. Titik station. Okey, boleh faham Sean? Boleh faham Hanif? Maaf. Tak apa cikgu. Titik station ialah pandangan dari pandangan pelukis tersebut cikgu. Ya, betul. Okey, step yang ketiga, kita akan dapatkan kedudukan garis tinggi. Okey, biasanya garis tinggi kita akan ambil dari tengah lah. Okey, garis tinggi kita akan ambil daripada tengah. Okey, kita perhatikan pada bongkar. Okey, perhatikan pada bongkar. Bongkar ini, titik lenyap akan berada di sini. Ini adalah titik lenyap 1. Ini adalah titik lenyap 2. Okey. Semua garisan yang ke kiri, dia akan pergi ke titik lenyap yang pertama. Maknanya, kalau cikgu nak buat nombor 2 dengan nombor 4, kita kena buat pergi ke titik lenyap yang pertama. Okey? Nak buat nombor 5, kena pergi ke titik lenyap nombor 2 lah. Okey. Yang ini adalah jalan. Yang ini cikgu panggil jalan. Jalan cikgu. Jalan. Dia maksud dia macam ni Sean. Kita akan berjalan daripada tengah ni kan. Kita akan berjalan sehingga kita jumpa nombor 2 dan nombor 4. Kita akan berjalan sehingga kita jumpa nombor 2 dan nombor 4. Macam mana kita nak dapatkan kelebaran nombor 2 dan nombor 4 tersebut? Okey, para pelajar, para murid, cikgu nak tanya. Jika lebar, kita perlu ambil daripada pandangan mana? Siapa yang ingin cuba boleh angkat tangan? Atau cikgu ingin milih cikgu? Kalau cikgu nak tanya Amza. Bagaimanakah kita mencari kelebaran titik 24 cikgu? Silakan Amza. Biasa ambil daripada pandangan sisi. Okey, pandangan kiri. Okey, terima kasih Amza. Untuk kelebaran kita akan ambil daripada pandangan atas.
So kita akan buat garis penglihatan. Garis penglihatan tu mesti daripada pandangan atas pergi ke TS. Okey, pergi ke TS. Kemudian kita bawa turun 90 darjah. So ini adalah nombor 2. Okey, kenapa kat situ nombor 2? Sebab nombor 2 dengan nombor 4 ini dia bermula daripada tapak. Okey, ini adalah tapak. Dia bermula daripada tapak. Okey, so kita bawa nombor 3. Nombor 3 ini ketinggiannya di sini. Ini adalah ketinggian nombor 3. So ini adalah jalan yang ketiga lah. So kita pekatkan. Di tapak itu adalah nombor 4 cikgu Ya betul, di tapak tu nombor 4. Kalau Hanif perhatikan, kita tengok 2 dengan 4 dia satu jalan, nampak tak? Ya. 2 dengan 4 satu jalan. Sama juga dengan 3 dengan 1. Dia satu jalan ni, 3 dengan 1 dia satu jalan. Okey, sekarang kita nak buat jalan di sebelah kanan pula. Okey, nak buat jalan di sebelah kanan. Okey, nak buat jalan 4 dengan 5. 4 dengan 5 itu jalannya mesti daripada tapak. Okey, so cikgu akan buat jalan dia dahulu. Okey, ini jalan 3 dengan ini jalan 4 dan 5. Okey. Kita nak dapatkan lebar, kita akan ambil daripada pandangan atas lah. Kita akan buat garisan penglihatan. So cikgu akan dapat 4 dan 5. Okey. Sekarang kita nak buat nombor 6. Cikgu nak buat nombor 6. Ya, cikgu, nombor 6 berada yang bersambung dengan nombor 3 cikgu. Ya, betul Hanif. Nombor 6 dia satu jalan dengan nombor 3. Okey, nombor 6 dia satu jalan dengan nombor 3. Kalau kamu perhatikan tengok. 6 dengan 3 tu dia satu jalan. So kita akan tarik saja daripada nombor 3. Tarik nombor 3 pergi ke titik lenyap yang kedua. Unjurkan lebar daripada pandangan atas, buat garisan penglihatan. So kita akan dapat nombor 6 di sini. Boleh Hanif? Boleh cikgu. Okey. So sekarang kita tengok macam mana nak dapatkan nombor 7. Okey, boleh cikgu tanya Fadlan. Silakan Fadlan. Bagaimana kita ingin mendapat nombor 7 cikgu? Cikgu nak dapatkan nombor 7 tu. Baik. Kita kena buat jalan daripada nombor berapa Fadlan? Atau ada silakan Fadlan. Tarik daripada nombor 1 je. Okey, bagus Fadlan. Betul. Kalau kita tengok 1 dengan 7 tu dia satu jalan. So kita boleh tarik daripada nombor 1 saja pergi ke titik lenyap yang kedua. So cikgu tariklah. Cikgu tarik. So pindahkan lebar, buat garisan penglihatan. So kita akan dapat nombor 7. Nombor 7. Okey. Nombor 8 pula. Cikgu nak cari nombor 8. Okey, sekarang cikgu nak tanya Hanif. Ya, saya. Macam mana nak dapatkan nombor 8 Hanif? Untuk mendapatkan nombor 8, saya rasa bolehkah kita ikut dari pandangan atas tu cikgu? Seperti yang cikgu katakan, kita beri garisan pandangan dan itu boleh dijadikan sebagai nombor 8 kita lukis di bawah sana. Okey, dia macam ni Hanif. Sekarang kalau kamu tengok gambar Raja, 7 dengan 8 tu dia satu jalan, betul tak? 7 dengan 8 satu jalan. So kita akan buat jalan dia dulu. Baik, Jalan daripada nombor 7 ke titik lenyap. Nombor 7 ke titik lenyap cikgu Tu jalan dia? Dah jalan Kan, dia. dah jalan kalau kamu tengok nombor 7 dan nombor 8 dia satu jalan. So kita wujudkan jalan dia dulu. Okey, kemudian baru kita pindahkan lebar. Okey. Ini nombor 8. So kita pindahkan lebar, so kita akan dapat nombor 8 kita di sini. Seperti yang cikgu katakan, yang pertama ialah kita adakan jalan tersebut. Nombor yang langkah kedua ialah kita mengambil daripada pandangan atas untuk dapat garisan pandangan tersebut. Ya. Bila kita nak dapatkan titik, kita harus dapatkan jalan dia dahulu. Dia sometimes jalan dia akan berkongsi. Okey, jalan akan berkongsi. Contoh macam okey, nombor 3. Nombor 3 ni kongsi jalan 1 dengan jalan 6 tu. Dia berkongsi kan? Okey. Okey, seterusnya kita akan dapatkan nombor 9 lah. Okey, kita akan dapatkan nombor 9. Nombor 9 kita akan buat garis tinggi yang baru. Tinggi 9 akan berada, kalau kamu tengok 9 akan berada di sini. Okey, 9 akan berada di sini. So bawa turun, ini adalah garis tinggi lah. Garis tinggi bagi nombor 9. So kita tandakan nombor 9 kita di sini. Okey, itu adalah ketinggian nombor 9. Okey, dah dapat ketinggian nombor 9. Cikgu akan buat jalan dia dulu. Ingat, kena buat jalan dia, kena wujud dahulu. Jalan dulu cikgu. Lepas tu baru kita guna yang dari pandangan atas. Baru kita akan pindahkan daripada pandangan atas tu kat sini. Nombor 9 lah.
Okey, nombor 10 automatik kita dapat. Sebab nombor 10 jalan nombor 9 tu dah wujud. So nombor 10 tu automatik kita akan dapat lah. Oh ya, dia satu jalan juga 9 Ya, dia dan satu 10 jalan. seperti yang kita perhatikan. Okey, sama juga untuk buat soalan untuk buat titik 16 dan 17, kita pakai jalan daripada nombor 9 dan nombor 10 sahaja. Ke arah titik lenyap 2. Ya, betul. Ke arah titik lenyap 1 ataupun titik lenyap 2. Dia berpandukan kepada arah yang kita nak buat lah. Okey. Kalau kita nak buat antara nombor 9 dengan 10, kita perlu pergi ke kiri. Kalau kita nak buat nombor 9 dengan nombor 16, kita perlu ke kanan. Ya, betul. Okey. Okey, sekarang cikgu dapatkan nombor 11 dan 12. 11 dan 12 ini adalah ketinggian dia. Ketinggian 11 dan 12. Okey, buat jalan. Okey, jalannya dah wujud, baru pindahkan kelebaran dengan melukis garisan penglihatan. Okey. Okey, sekarang ini kita nak cari part yang paling atas. Okey, part yang paling atas adalah nombor 13 dan nombor 14. 13, dia berkongsi 14. tu. Kalau Hanif tengok 13, 14, 15 dan 16, level ketinggiannya adalah sama. Betul tak? Permukaan atas sekali, cikgu. Ya, betul. Permukaan atas tu levelnya adalah sama. So kita akan dapatkan garis tinggi dahulu. Okey, ini adalah garis tinggi bagi nombor 13. Garis tinggi bagi nombor 13. So kita tandakan ketinggian dia. Ketinggiannya berada di sini. Okey, so baru kita buat jalan. Nak buat jalan mesti daripada tinggi pergi ke titik lenyap lah. Okay. Tinggi ke titik lenyap, cikgu. Ya, betul. Baik. Okey, itu adalah ketinggian nombor 13 dan 14. So kita akan dapatkan kelebaran daripada pandangan atas, buat garisan penglihatan. Okey. So kita akan dapat 15 kat sini, 13 di sini. Okey, kemudian nak dapatkan nombor 16, kita pakai jalan 15, betul tak? Okay. Jalan 15 ke titik lenyap 2, cikgu. Ya, betul. Nak dapat nombor 14, kita akan guna jalan nombor 13. Ini jalan nombor 13 kan? Okey. Kita boleh dapatkan permukaan atas itu dulu, cikgu. 13, 14, 15, 16 sebelum kita mencantumkan secara menegak 15 dengan saya rasa angka di bawahnya tu. Ya, betul. 15 dan 16. Dia boleh juga. Contoh tadi cikgu tadi jika kita dapat nombor 15 dahulu kan, kita boleh cantumkan ke atas dahulu pun tak jadi masalah. Okey. Okey, so 13, 14. Okey, kemudian baru kita cantumkan nombor 13 pergi ke 11 dan nombor 14 pergi ke nombor 12. Okey, dan yang terakhir kita akan tengok bucu inilah. Okey, bucu. Okey, bucu tu pun sama. Kita akan cari ketinggian dia. Okey, ini ketinggian bucu kalau kamu tengok. Okey, ini ketinggian bucu. So, kita buat garisan penglihatan dahulu. Kita akan buat jalan dia dahulu. So, ini adalah bucu. Okey. So, sekarang kita boleh sambunglah. 10 pergi ke bucu. 8 pergi ke bucu dan 17 pergi ke bucu. Ke bucu. Cikgu menggunakan pandangan sisi itu sebagai panduan untuk mendapatkan bucu tersebut. Dia sebenarnya kita boleh guna pandangan kiri ataupun kanan tak jadi masalah sebab ketinggiannya still sama. Contoh kalau cikgu ambil ketinggian di sini kan, boleh juga kalau kita ambil ketinggian di sini. Tingginya tetap sama. Okey. Tinggiannya sama. Kalau Hanif perhatikan, kita menggunakan kaedah yang sama, betul tak? Kita nak buat semua titik ni semua kaedah yang sama. Cari jalan dahulu, okey. Dah dapat jalan, baru kita pindahkan kelebaran. Okey. Cari jalan dahulu, cikgu, kemudian kita pindahkan kelebaran. Ya, betul ni. Dan kelebaran tersebut boleh didapati mengikut pandangan atas atau pandangan sisi yang mana yang sesuai dengan lukisan tersebut. Biasa kelebaran kita akan pindahkan daripada pandangan atas dengan melukis garisan penglihatan. Okey. Ini contoh soalan yang dah siap lah. Oh, ni yang dah siap, cikgu. Cikgu, pelbagai langkah sebenarnya, cikgu, hanya untuk mendapatkan satu lukisan perspektif itu. Dan saya pasti harus tepat mengikut garisan yang sepatutnya, mengikut sudut yang sepatutnya, mengikut titik yang sepatutnya, cikgu.
Ya? Baiklah cikgu, saya pasti cikgu ada banyak lagi soalan yang ingin berkongsi dengan murid-murid kita di rumah, murid-murid dalam talian juga. Saya rasa dengan satu lukisan tersebut sahaja pelbagai perkara yang kita boleh sama-sama dapati dari itu. Dan kalau nak tengok soalan yang kedua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM, dan hari ini kita sedang belajar mata pelajaran lukisan kejuruteraan dengan topiknya lukisan perspektif. Bersama saya ialah guru penyampai iaitu Cikgu Ahmad Nizam Selamat dari MRSM Bentong Pahang. Sebelum kita berehat, kita sudah menyaksikan satu contoh soalan lukisan perspektif, dan saya rasa Cikgu Nizam ada soalan kedua yang ingin berkongsi dengan murid-murid. Ya, betul. Silakan Cikgu. Okey, kita tengok soalan yang kedua pula. Okey, kalau soalan yang kedua, kalau kita perhatikan bongkahnya tak penuh lah. Okey, dia tak bergabung. Yang belah hadapan ni, belah hadapan dia kosong. Okey, bongkah tu kosong. Okey, step yang pertama kita akan buat lakaran dahululah. Okey, ini lakaran dia. Okey, lakaran kalau perhatikan yang depan tu dia kosong. Okey, yang depan tu dia kosong. Okey, kemudian kita akan buat titik lenyap. Okey, kita akan bina titik lenyap. Okey, kita kaji sedikit soalan bongkah ni. Okey, kalau kamu tengok titik 1 dengan 2 ni, okey, jalannya mesti daripada tapak. Okey, jalan mesti daripada tapak. Begitu juga titik 3 dan 4. Jalannya mesti daripada tapak. Okey, kita perhatikan macam mana dia buat. Okey, kita dapat 1, 2. 1, 2, jalan daripada tapak. Okey, 3 dan 4 sama juga, jalan daripada tapak. Ini 3 dan 4. Dia pindahkan kelebaran daripada pandangan atas lah. Okey. Okey, kita tengok yang nombor 5 pula. Nombor 5, dia adalah persilangan antara jalan nombor 2 dan jalan nombor 3. Dia seolah-olah dia accident. Jalan nombor 2 dia dah jalan, kemudian nombor 3 pun jalan sama. So dia accident. Ada pertemuan. Pertemuan itu adalah nombor 5. Okey. Okey, kemudian kita akan dapatkan ketinggian nombor 11. Okey, ketinggian nombor 11 di sinilah. Okey, di sini ketinggian nombor 11. Okey. Nak dapatkan nombor 5, nombor 12, mesti jalannya daripada 11. Okey, ni 11 dah dapat kan? Jalan 11 dah dapat. So pindahkan sahaja kelebaran. Okey, pindahkan kelebaran. Okey, sekarang kita nak dapatkan yang puncak. Cikgu nak dapatkan yang puncak. Puncak 13 dan 14 dia berada di sini. Okey, berada di sini. So kita dapatkan dia punya ketinggian, tingginya berada di sini. Baru buat jalan. Okey, buat jalan. So, kemudian pindahkan lebar. Okey, lebarnya kat situlah. Itu nombor 13. 13 bawa pergi ke 8. 13 bawa pergi ke 9. Nak dapatkan titik 14, guna jalan 13. Hanya kita pindahkan lebar sahaja pada pandangan atas. Okey, ini lebar nombor 14. Okey, nak dapatkan nombor 15 ni penting. Okey, kalau Hanif tengok 15 ni 15 ni dia sebenarnya daripada nombor 8 dia sebenarnya begini. Dia tersorok di belakang. Ya, betul, dia tersorok. Seperti tersorok belakang bumbung tu, cikgu. Betul, nombor 15 tu dia tersorok belakang bumbung, tapi jalannya daripada nombor berapa? Jalannya saya rasa dari nombor 8, cikgu. Ya, betul, Hanif. Pandai Hanif. So, jalan mesti daripada nombor 8. Okey. So, daripada nombor 8 tadi kat sini kan? Sini nombor 8 kita. Okey, jalannya dah ada. Kita hanya pindahkan lebar saja. So nampak tak? Kat sini dia sepatutnya. Okey. Kemudian daripada nombor 15 bawa pergi ke 14. So ini contoh soalan yang kedua lah. Oh, menarik tu cikgu, sebab ada bahagian yang tidak diberi dan kita harus lukiskan, dan juga yang penting seperti cikgu katakan harus ada lukisan di tepi tu cikgu yang blok
lakaran tersebut. Dia mesti ada bongkar ni, bongkar bantuan kita. Kalau tak ada bongkar bantuan ni, memang kita sukar untuk dapatkan yang ini. Kadang-kadang Hanif, bila saya buat latihan pun kan, dalam buku lembaran kerja, saya sebagai seorang cikgu pun perlukan bantuan bongkar ni. Untuk menggambarkan sesuatu lah. Dia sukar sebenarnya kita nak cari pelajar yang boleh menggambarkan bongkar jika diberi 3 pandangan. Tapi itu adalah perkara yang harus pelajar pelajarilah. Saya setuju cikgu. Saya rasa bongkar ini sangat penting sebagai panduan untuk mereka mendapatkan lukisan perspektif yang sepenuhnya cikgu. Ya, cikgu, betul. boleh kita dapatkan rumusan untuk pembelajaran kita hari ini? Okey. Sebenarnya lukisan perspektif ini tidaklah sesukar yang digembar-gemburkan oleh pelajar sebenarnya. Jika kita boleh faham konsep, okey, kita berhati-hati sebab kalau kita perhatikan lukisan perspektif ini, dia banyak sangat garisan. Banyak sangat garisan unjuran. So bila kita buat lukisan perspektif, kita perlu buat muka by muka ataupun level by level. Kita jangan buat semua kita unjur dalam, kita pun pening tak tahu yang mana satu garisan yang patut kita ambil. Okay? So kuncinya adalah sentiasa buat latihan untuk menggambarkan bongkar. Sebab kunci utama kejayaan pelajar untuk menyelesaikan soalan unjuran perspektif ialah lakaran. Itu je. Dan seperti yang cikgu katakan, harus membuat banyak latihan supaya lebih mudah, lebih mahir untuk kita mendapatkan lukisan perspektif ini. Dan cikgu cakap, jangan terkupuh-kupuh, cakap cikgu, harus bertenang. Ya. Dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru kita iaitu Cikgu Ahmad Nizam Selamat dari MRSM Bentong Pahang, ya cikgu, atas pembelajaran kita hari ini mengenai lukisan kejuruteraan dan topik lukisan perspektif. Tentunya juga kita ditemani dan oleh 6 murid dalam talian yang saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Mereka adalah Aina, Eva, Fadlan, Siti Hanani, Amzar dan juga Fazli, juga dari MRSM Bentong Pahang, ya. Dan kepada mereka di rumah, terima kasih kerana bersama kami untuk 1 jam hari ini, ya. Dan insya-Allah anda semua akan cemerlang dalam SPM dalam mata pelajaran lukisan kejuruteraan mengenai lukisan perspektif. Nama saya Hanif Shaw dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.